Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, siapa yang masih ada lagi gallbladder, sila kata ada. Siapa yang dah dibuang gallbladder atau empedu anda, sila kata dah dibuang. Sebab yang lain tu kalau doktor kata nak operate, macam mana pendapat you, macam mana you punya keadaan, saya nak dengar lah. Kalau boleh kita kongsi-kongsi cerita dengan sahabat-sahabat kita yang kat luar sana yang mungkin sudah pun mengalami ataupun mempunyai pengalaman yang cukup. Sebab lain orang lain dia punya kesan ataupun dia punya efek dia kepada operation gallbladder ni. Baik, terlebih dahulu berapa persen daripada kita yang kena gallbladder tu selalunya lebih daripada orang kata apa, 1 in 7, 1 in 8 of women, lebih daripada apa tu orang lelaki. Orang lelaki 1/2, half lelaki, double orang perempuan, lagi sekali wanita. Kebetulan kita punya follower kat dalam grup ni 69%-nya wanita, hampir 70% lah dalam statistik yang saya dapat. Jadi eloklah kita fokus kepada anda sekalian. Kalau masih ada, kalau boleh jangan buang. Kalau terpaksa buang, baru you kena buang. Dan kalau dah dibuang, malam ni kita fokus. Baik, mula-mula sekali anda tahu kan apa tu gallbladder tu di mana letaknya? Semua tahu? Saya bagi imbasan kepada makcik-makcik kita kat kampung, mungkin terlupa kat mana. Dia sebenarnya sebelah kanan, okey akak sekalian, ataupun pakcik-pakcik pun, tapi kes ni bukan untuk orang tua saja kan, orang muda pun boleh kena. So umur hadnya antara 40 hingga ke 50 rajin kena benda tu. Okey, sebab tu dia orang kata kalau umur 40-an dia fat, 40, fertile ni, dan fat senang kena apa tu. Dulu kita medical student dia suruh bagi tahu apakah jenis manusia yang senang kena apa tu gallbladder. Itulah yang 4F tu. Gallbladder terletak di bawah liver, dan liver sebelah kanan. Kalau you boleh turun ke tulang rusuk you yang last kali tu dan tekan kat bawah tu, kalau tak ada keras apa-apa, berarti liver you dalam keadaan cantik. Dia tidak menonjol ke bawah, berarti dia tidak kembang, dia tidak besar, berarti liver you masih lagi cantik. Kita nak liver you jangan membesar, okay? Not enlarged liver. Baik, bawah tu kalau lebih kurang 2 inci kanan daripada tengah ni, tengah kanan 2 inci tu you letak kat bawah macam tu, itulah lebih kurang apa tu kawasan gallbladder. Lebih kurang sebesar kalau dia kecut tu sebesar ibu jari saya lah kan. Kalau dia boleh besar betul sebesar ubi kentang pun boleh, no problem. Jadi tuan-tuan puan sekalian, dia ada kerjasama dengan liver. Jadi liver bila dia keluarkan satu enzim liquid yang dinamakan warna hijau tu, namanya apa? Bile. Okey, dan bile ni dia keluar terutama sekali kalau kita nak mencernakan lemak ataupun fat. Okey, jadi dia akan keluar lebih sedikit, dan selalunya dia keluar setelah liver tu membuat pengeluarannya, maka dia akan disimpan, store. Jadi gallbladder ni ialah kantung ataupun macam balun kecil tu untuk disimpankan. Apa tu bile ni bukan setakat simpan saja, dia concentratekan, dijadikan lebih pekat sebanyak 20 kali ganda kalau dia tak masuk dalam apa tu gallbladder. Faham tak? Maksudnya kalau dia pergi terus dalam small intestine you sebelum dia simpan dahulu, maka dia adalah lebih cair daripada kalau dia duduk dalam gallbladder. Jadi adalah sebab-sebab kenapa gallbladder ni bila simpan lama-lama dia boleh jadi stone. Kadang-kadang dia boleh kecil, 1-2 biji boleh lepas, dia tak ada masalah. Tapi kalau dia berbiji-biji, berpasir-pasir ataupun berkumpul sebesar, kadang-kadang boleh sebesar buah ataupun biji golf, besar bola golf pun boleh besar-besar macam tu. Ini selalunya disebabkan oleh beberapa perkara sampaikan gallbladder tu boleh dibuang. Satu daripadanya ialah sebab masalah estrogen dalam badan, hormon kita orang perempuan ni kan lebih tinggi daripada sepatutnya. Maka tinggi estrogen boleh banyak makan pil control, birth control, pil perancang keluarga kan. Kita ramai-ramai yang tak nak anak tu makan 5-6 tahun dia boleh mengkonsentratekan kolesterol dalam you punya gallbladder tu. Selalunya asalnya daripada kolesterol. Lepas tu insulin tinggi sangat dalam badan, berarti gula lebih dalam badan. Gula lebih ni maksudnya belum diabetes pun. Gula selalu tinggi, berarti you suka makan bahan-bahan yang manis bergula
sama ada nampak gula tu ataupun tak nampak. Saya selalu cerita banyak gula yang terselindung dalam kek, dalam biskut, dalam donat, dalam macam-macam lah tepung kita buat, masakan kita, terutama sekali kuih muih orang Melayu ni, Masya Allah. Okay, you tinggi, kalau siapa yang daripada muda lagi dah senang kena sakit-sakit perut, cirit, birit, constipation dan kortisol lebih, maksudnya dalam badan you terlalu banyak stres, hormon, baik, itu pun antara penyebab utama. Jadi you dah tahu kenapa daripada mulanya you kena ni. Sekejap lagi kalau saya cerita bila dah dibuang pun gallbladder ni, kalau masalah yang saya cerita list sekarang, saya tengah cerita ni masih lagi berleluasa, masih lagi bermaharaja lela, contoh you masih lagi stres, you masih lagi makan banyak ubat-ubatan tak kira, selalunya ubat-ubat yang kronik lah, boleh menyebabkan you jadi masalah-masalah bile punya problem ni. Lepas tu kolesterol you terlalu tinggi tak apa, tapi jangan terlalu tinggi disebabkan bile you tak cukup pula tu, maka jadilah masalah gallstone yang menyebabkan you kena buang. Kok you tak faham kenapa you kena buang dulu kan. Leaky gut, bocor. Kita punya usus kita kan dah ada banyak undigested food, makanan-makanan yang tak dicerna elok, dia boleh tembus-tembus, itu dipanggil leaky gut. Ataupun liver you rosak disebabkan oleh ada hepatitis, ada cirrhosis, ada fatty liver, kan banyak cerita liver sekarang boleh rosak kan. Kadang-kadang bakteria pula tak cukup. Bakteria ni kenapa mustahak tak nampak ada kaitan dengan liver kan, dia luar daripada liver, luar daripada gallbladder, tetapi dia dalam usus, terutama sekali small intestine semua ni, kalau tak cukup good bacteria, termasuklah bakteria yang dikehendaki di kolon-kolon semua tu, kalau tak cukup dia tak boleh reverse balik you punya bile tu. Bile ni 90 hingga 95% dipakai balik, orang panggil recycle. Kalau tak recycle, itu yang kadang-kadang berak sampai jadi hijau tu, faham tak? Yang jadi cirit-birit, nampak macam berminyak semua tu, berlendir semua tu, sebab dia tak boleh reabsorb. Kalau tak boleh reabsorb, banyak kerja liver you nanti, nak kena keluarkan bile lagi. Dan siapa yang terlalu banyak makan antacid, sikit-sikit gastrik, sikit-sikit makan ubat inilah antacid, yang mahal-mahal tu lah kan. Dan last kali suka sangat makan minyak-minyak yang omega 6 lebih. Omega 6 ni maksudnya minyak-minyak yang macam fast food punya frying, faham lah kan, brand-brand apa semua tu kan. Selalu sangat makan minyak-minyak yang macam tu, minyak yang deep fry, yang daripada vegetable oil, yang seperti corn oil kan, seperti bunga matahari, brand-brand yang you tahulah, yang banyak dalam plastik dijual, dah digoreng, itu penyebab utama. Baik, bila kita dah buang kita punya gallbladder, disebabkan apa? Selalunya batu tu dah tak boleh diselamatkan lagi, maksudnya tak boleh keluar sendiri, dia sangkut, dan bila sangkut dia boleh jadi memang sakit sampai menguling-guling. You pernah tengok tak orang sakit cholecystitis ataupun inflamasi ataupun block, sehingga mata jadi kuning, kulit jadi kuning, injection sikit-sikit tak baik, kadang-kadang kena double injection, mesti kena masuk emergency, malam-malam pukul 2-3 pun tak kisah. Saya ada pengalaman ni dalam family saya sendiri, ada 2-3 orang yang gallbladder yang dah dibuang, tapi sebelum buang tu you tak tahu berapa seksanya dia orang, berapa kali yang nak kena pergi, kadang-kadang dituris untuk buka, sebelum di operation tu dibuka dulu slush tu, yang berlendir-lendir, yang dah melekat-lekat, yang dah nak beku semua tu kan, sebelum dia jadi batu, ataupun dah jadi batu campur lagi dengan bahan-bahan yang melekat ni, ya Allah, seksa betul. Dia nak lepaskan dulu, lepas tu buat appointment sebulan 2 lagi baru pergi buat operation pula tu. Saya pernah buat injection atas kapal terbang kat Switzerland. Masa tu kita terbang atas kawasan Switzerland, masa tu kapal terbang Swiss Air tak salah saya. Saya dah bawa injection khas untuk diinjek, sehingga kan terpaksalah buat atas kapal terbang pun emergency. Dan bila sampai kat airport Subang aja, masa tu yalah kat airport lah kan, bukan Subang, kat mana tu, kat KLIA, dia orang telefon ambulans, terpaksa masuk hospital secepat mungkin. Sakitnya sampai tak boleh bergerak pun lagi dah. Baik, so katakan kita dah cepat cerita, dah operate, dah selamat semua, you dah balik rumah, apa you nak buat? Okay, sebab apa? Kadang-kadang you ingatkan bila dah potong gallbladder, selesailah semua masalah you kan, tak ada sakit lagi dah, tak ada menguling-guling, tak ada diarrhea semua. Tapi rupa-rupanya masih ada lagi. Sebab apa? Isunya bukan isu buang gallbladder tu, isunya ialah isu bile, isu bahan hijau tu, macam orang panggil deterjen tu,
Bile tu sebenarnya deterjen, dia macam nak hilangkan, nak emulsify, nak larutkan lemak-lemak. Jadi ada saja makanan yang berlemak, dia mesti nak keluar. Tapi sekarang dia tak ada reservoir, tidak ada simpanan lagi dah. So dia akan terus turun daripada liver, tetap continuously berterusan mengeluarkan bile, keluar bile. Setiap minit dia keluar, setiap saat dia keluar. Cuma sekarang sebab dia keluar setiap saat, setiap minit, you tidur pun dia keluar, you tak tidur pun dia keluar. Macam dulu bila kita makan baru dia keluar lebih, faham tak? Diperlukan saja baru dia keluar. Sekarang tak, you perlu tak perlu dia keluar. Sebab tu orang yang kena lepas operation ni dah tak ada gallbladder, kadang-kadang dia bangun malam-malam cirit, faham tak? Kadang-kadang pukul 2, pukul 3 dia bangun pula cirit biasa tak apa, cirit yang tergesa-gesa, faham tak? Dia panggil anal leakage. Dia macam bocor sikit kat situ. Jadi kalau husband dengan wife satu toilet tu, kalau husband masuk dulu, dia datang nak cirit, baik you keluar. Kalau tidak, mengamuk satu rumah sebab memang cirit betul. Jadi ada masalah, tak boleh mencerna fat lagi. Ni lepas operation bila makan fat saja, benda-benda yang lebih sikit, katakan you pergi makan steak ke, lebih-lebih makan pizza ke, macam lebih pada biasa, dia dah mula buat perangai. Jadi kembung, ada setengah orang jadi ada gas, setengah orang ada loya lagi. Macam mana tu? Okey, bergantung pula. Kadang-kadang sat dia diarrhea, lebih pada diarrhea yang lebih 2 kali ganda, kerapnya daripada constipation pun boleh. Dia heran, aku 3-4 hari lepas cirit-birit macam nak gerak, tapi datang 2 hari ni tak buang air besar langsung pula. Dia boleh, sebab semua ni ada kaitan dengan bile. Bila bile tu tak cukup langsung, you akan constipate, you akan sembelit. Bila bile tu katakan terlebih, sebab liver kan kadang-kadang dia boleh menitis banyak, kadang-kadang boleh menitis sedikit. Bila terlebih, you nampak diri you macam nak cirit, memang cirit betul. Lepas tu ada yang sampai sakit balik, macam nak kena macam dulu juga. Pasal apa? Kawasan yang sama ada saraf yang dulu masih tak buang. Saraf tu yang menyebabkan sensitif. Jadi kalau ada bengkak ke, kembang ke, kalau rasa bile-bile ni keluar secara cukup tak cukup, semua ni dia sensitif sangat. Sebab tu orang yang ada balik sakit seperti sebelum dia operate pun, macam kalau sakit bahu belah kanan lagi, belakang ni tengkuk ni sampai boleh dapat headache, tension pun, tension headache sebelah kanan ni terutama sekali, ataupun you boleh sakit perut macam gastrik balik kan, selalunya orang ni kan rasa macam nak GERD pula, macam rasa reflux pula, macam gastritis pula. Lepas tu setengah orang boleh dapat kuning balik mata dia. Pasal apa? Dia boleh bengkak kawasan bila bukan gallbladder, dia punya liver nak keluarkan bile tu tadi. Dan kat situ juga ada pancreas kan, yang akan combine dengan bila keluarnya bahan-bahan berlemak, dia keluar satu enzim lagi yang namanya lipase. Untuk selepas bile buat kerja dulu, baru boleh lipase ni berusaha untuk mengecilkan lagi supaya boleh dapat vitamin A, D, E, K. Kalau bile tak buat kerja dulu, lipase ni saja tidak mencukupi. Jadi you akan kekurangan vitamin A, D, E, K. A untuk mata. Sebab tu orang yang ada masalah bile ni, selalunya kan dia boleh jadi rabun, ataupun dia boleh malam-malam tak nampak. Orang panggil night blindness. Ada orang masalah penglihatan secara kabur dia jadi. Kulit dia akan jadi kering, lepas tu mata dia pun boleh kering. D tu untuk vitamin yang menjaga bone, you punya tulang. Lepas tu you punya heart. E tu untuk jantung. K tu untuk darah kita, beku tak beku. Okey, K2 pula untuk jaga vitamin D you supaya dia boleh diabsorb. Kalau tidak nanti kena matahari banyak mana pun, kalau tak ada K ni tak boleh juga. Jadi semua ni amat mustahak. Okey, so bile ni nampak aja alah hijau. Sebab tu saya kata Tuhan tak pernah menjadikan sesuatu just by coincidence. Everything. Yang dulu orang nak buang appendix pun, you tahu tak, sekarang dah tak boleh buang. Kalau boleh, gallbladder walaupun buang tak mati, tapi kalau boleh jangan buang. Itu dia. Dan last kali doktor akan bagi diagnosis pada you. Kalau dah tak tahu apa, dia akan kata you ada IBS, Irritable Bowel Syndrome. Sebab semua cerita-cerita ni macam you punya usus macam irritable je, sensitif je kan. Apa nak buat? Yang penting apa nak buat, betul tak? Disebabkan oleh bile dah mula tak cukup. Okey, dia tetap ada, alhamdulillah, kita tak akan bawa maut terus, tapi dia menyebabkan fungsi body kita tu kadang-kadang terganggu.
Okey, berapa persen yang akan terganggu? Kalau 10 orang dah buang gallbladder ni, minimum 4 orang akan dapat sengsara yang kalau tak pandai jaga, dia tak akan seronok hidupnya. Jadi saya nak you malam ni diberi kuasa untuk faham dan menyesuaikan diri supaya dia boleh improve dan setengah orang boleh baik macam dibuang-buang, insya-Allah. Ya, kalau dapat 70-80% lega pun saya kira you tak akan komplain lagi dah. Baik, nombor 1 ialah makan jangan banyak. Okey, setiap kali nak makan. Boleh makan lebih daripada D&D diet. D&D diet maksimum 3 kali je sehari. Makanan main meal lah, breakfast, lunch, dinner. Saya dah ajarkan dulu. You masih boleh ikut D&D diet, tetapi jangan makan banyak-banyak. Sebab you boleh lebih. Maksudnya antara breakfast dengan lunch tu boleh tambah sekali, lunch dengan dinner boleh tambah lagi sekali. Sikit tetapi boleh lebih sedikit. Tetap lepas pukul 8 you jangan makan terlalu banyak. Okey, boleh makan semacam saya minta you fokuskan kepada macam malam ni. Dulu saya kata kalau nak kudapan ni boleh kacang-kacang semua, tapi kalau siapa yang dah potong you punya gallbladder tu kacang-kacang, you berhati-hati sebab dia tak bagus untuk orang yang dah buang gallbladder. Termasuklah susu. Nasib baiklah dalam D&D diet susu tak dibenarkan, cuma kacang-kacang digalakkan. D&D diet you tak boleh terlalu galak makan kacang bila dah buang gallbladder. Faham tu? Memang gula tak boleh langsung lah, itu standard. Yang bagusnya puasa, kita kan puasa malam ataupun puasa Senin dengan Khamis biasa-biasa tu digalakkan sangat. You perasan tak bila you puasa baru ni, you punya gallbladder punya problem tak masalah banyak kan? Sebab dia puasa ni ada dia punya hikmah untuk orang yang ada gallbladder pun. Masalah dibuang gallbladder pun boleh. Satu, makan kecil-kecilan, tapi boleh tambah berkali-kali, no problem. Takkanlah sampai 7-8 kali kot kan, tapi you agak lapar, you makan, tak begitu merisaukan. Okey, cuma makanan-makanan yang terlalu tinggi dengan processed fat. Saya ulang, processed fat semacam minyak minyak bunga matahari, minyak soybean, minyak nilah yang you tengok brand-brand yang ada kat pasar raya tu. Okey, yang bukan good fat. Kalau good fat digalakkan pula, sebab you perlukan fat juga. Sebab liver tu diperlukan untuk buat semua hormon ni semua tu, fungsi yang kebiasaan harus disambung. Cuma kita langsung dah tak boleh ambil bad oil sekarang. Recycle oil, processed oil, deep fry yang you tengok fast food semua tu tak boleh. Okey, sebab dia tak boleh hadam. Disebabkan masalah kekurangan bile you. Tu makan tak usah besar-besar, banyak-banyak. Nombor 2, pilih kalau nak ambil fat yang bagus. You tahu kan fat bagus seperti minyak kelapa sawit, minyak olive oil, sacha inci oil, habatus sauda, minyak-minyak yang cantik-cantik tu, yang ada herbal lagi, memang cantik. Okey, bagus. So jangan risau kalau nak ambil minyak sekadar yang boleh. Lepas tu nombor 3 ialah fiber. Fiber, hati-hati kalau you tengah constipate, jangan makan banyak fiber. Saya ulang, kalau you tengah sembelit, jangan terlalu banyak fiber. Biar dia lawas dulu you punya sembelit tu dengan makan makanan yang ringan, yang lembut, banyakkan air, banyakkan minyak-minyak seperti sacha inci oil, minyak kelapa dara. Itu very good. You lawaskan tu dulu. Okey, lepas tu baru you ambil benda-benda yang berfiber, berserat, seperti sayur-sayuran lah. Okey, anda tahu sangat-sangat seperti fiber up, that's very good. Number 4, yang ni you kena ambil notice ni, sebab saya tak ada kat office saya benda ni. You kena pergi tengok online ataupun tengok kat farmasi yang berkaliber, sebab dia takut banyak brand you tak tahu. Minta yang kualiti yang agak sederhana ke atas, yang bagus sikit. Okey, namanya ialah bile salt. Brand saya tak kira, tapi ada tulis bile salt. Perkataannya ialah pure, P-U-R-E, pure bile salt. Okey, you tengok je nama yang bagus dan pharmacist yang you boleh percaya, so dia recommend. Selalunya dia akan recommend bile salt dan digestive enzyme. Banyak pharmacist yang ada digestive enzyme yang bagus-bagus, so no problem, you boleh ambil tu. Digestive enzyme tu termasuk pancreatic enzyme, enzim untuk karbohidrat pun ada, enzim untuk protein pun ada, dia campur-campur untuk jaga keseluruhan. Tapi yang paling penting ialah bile salt, sebab
you kena bantu bile salt yang you kena makan sebelum makan dinner atau lunch. Okay, you makan dulu benda tu sebelum you pergi makan makanan you. Okay, sebab dia membantu atas kekurangan bile you dalam pengeluaran bile you, kan, sebab you dah buang gallbladder. So 4 perkara ni, kalau you lupa saya ulang lagi sekali. Nombor 1, makan kecil-kecilan. Nombor 2, makan fat yang bagus, boleh. Nombor 3, fiber jangan lupa, kebiasaan, kecuali kalau you constipate. Dan last sekali, cari bile salt. Okay, kalau you bermasalah, kalau you tidak ada tadi semua tu, sakit, constipation, diarrhea, semua tu kan, kalau you tak ada cerita-cerita tadi tu, you tak payahlah beli bile salt ni. Dah kan saya kata cuma 40%, tetapi cuma 40 pun ramailah tu. 4 orang daripada 10 orang yang dah operate mesti ada masalah ni. Baik, suplemen yang you perlu spare untuk kehidupan seharian supaya dia tidak flare up, tidak menjadi masalah. Nombor 1, saya kata apa tadi, bile salt, yang tu suplemen yang you boleh beli sendiri. Nombor 2, kalau daripada saya, you boleh ambil sacha inchi oil sebagai teman you. Nombor 2 ialah D3K2. D3 amat diperlukan untuk menjaga you punya masalah yang kekurangan. Ingat tak tadi you ADEK tu kan, so D3 tu harus di suplemen. Nombor 3, second brain tu dibuat khas untuk jaga apa? Untuk jaga you punya stomach, kesihatan stomach. Dan psyllium husk tu pun boleh, yes. Tapi psyllium husk cuma boleh makan sewaktu you tidak ada sembelit. Okay, kalau ada sembelit jangan makan, sebab lagi sembelit nanti. Faham? Nombor 4 saya nak kata apa tadi ialah fiber up. So kalau you tanya saya, suplemen yang saya bagi kepada pesakit saya ialah bile salt, kena beli sendiri. Lepas tu ambil sacha inchi oil untuk kesihatan gallbladder juga, bile juga, tapi keseluruhan kena jaga juga kan badan you. Omega 3 tu wajib. Lepas tu D3, K2, okey, kecuali kalau you jemur panas gila-gila setiap hari, okey. Lepas tu second brain, untuk penjagaan you punya usus, GIT. Ni dia panggil gut care lah ni. Dan tidak lain tidak bukan, satu lagi dia panggil apa, fiber up, iaitu serat yang mencukupi kalau you kurang makan sayur. Kalau you cukup makan sayur, tak perlu ni semua. Saya ulang, siapa yang jaga diet dan you sihat walafiat, suplemen tak diperlukan. Faham tu? Tak diperlukan. Habis. Kalau siapa yang ada hyperthyroid, tahu thyroid kita yang hyperaktif tu, jangan ambil bile salt, okey, sebab dia akan lebih teruk nanti. Siapa yang tengah ada diarrhea pun tak boleh ambil bile salt. Dan siapa ada masalah malabsorption, maksudnya you selalu ada masalah kurang mendapat pencernaan yang tepat, maksudnya selalu sangat bermasalah perut, pun you sabar dulu, ambil bile salt ni, betulkan dulu dengan doktor bahagian gastroenterology, biar dia cek kok you ada masalah lain lagi. Baiklah saudara-saudara sekalian, cukup banyak saya bagi sharing ilmu pada malam ni tentang gallbladder yang telah dibuang. Saya mengharapkan you dapat sikit sharing kepada kawan, boleh tekan, sebab mereka pun sengsara. Kalau you belum kena, you belum tahu. Ni semua yang saya cerita malam ni adalah masalah gallbladder yang kalau sakitnya terkena pada anda dengan gallbladder stone tu, Masya Allah, okay, samalah kalau kidney stone ke, kan, ni sama standard dengan gout, sama standard dengan penyakit-penyakit yang menggila-gila ni, kan, sampai kena injection on the spot baru boleh lega. Kalau Tuhan panjangkan umur, kita bertemu lagi pada waktu yang terdekat. Dan saya mengharapkan you jaga family you betul-betul, jangan break the rule, okay? Alright, terima kasih. Okay, salam pada satu family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Okay, bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey,